Terima kasih. Selamat petang dan selamat sejahtera semua. Kerana dapat bersama pada petang ini untuk sesi snippets reflect on, sentiasa apa yang saya sampaikan ini memberi peluang kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk fikirkan bersama apa yang diutarakan dalam sesi saya ini, sesi pada hari Jumaat petang. Tuan-tuan dan puan-puan, tajuk kita pada hari ini ialah Teachers Need Time. Dalam banyak bacaan dan juga kajian yang dijalankan, bila ditanya kepada pihak guru, di antara banyak benda yang mereka mengharapkan, apakah satu perkara yang mereka utamakan? Dan setiap kali munculnya isu tentang masa. Cikgu-cikgu mohon untuk masa. Masa untuk pelbagai aktiviti yang ingin dikendalikan. Untuk pelbagai aktiviti. Of course, cikgu juga perlukan masa untuk diri sendiri. Self-care for educators. Apa kita nak buat dengan masa untuk diri sendiri kerana kita perlukan juga work-life balance dan work-work balance. Ya. Apa balance dalam cara kita mengendalikan kerja. Walaupun good teaching, ada yang sebut bahawa good teaching is 25 minutes preparation and 75% theater. Apa maksudnya? Bila saya mula-mula jadi guru pada tahun 80-an, saya dengar juga ungkapan bahawa a teacher is half an actor. A teacher is half an actor. Artinya cikgu ni, bila berada di depan kelas ni, sudah pastinya kita merupakan macam seorang pelakon juga. Walaupun kita ada tujuan dan matlamat untuk sampaikan ilmu dan mencapai objektif satu-satu sesi PDP itu. Tapi selain daripada itu, untuk menarik minat pelajar, kita sudah pastinya ada style mengajar kita sendiri. Style mengajar itulah yang membezakan di antara guru-guru. Kita mungkin menggunakan strategi mengajar yang sama, kaedah mengajar yang sama. Tapi style yang kita gunakan dengan kita selitkan dengan jenaka ke, dengan nyanyian ke, dengan wajah muka kita, dengan body language kita dan sebagainya, dengan bahasa yang kita gunakan, itu semua merupakan sebahagian daripada perwatakan atau style yang kita mewakili dalam diri kita mewakili diri kita. Itu merupakan jenama kita. Jenama itulah yang membezakan di antara guru. Kita mungkin semasa di sekolah, seorang murid akan menghadapi 3 atau 4 guru matematik. Tapi setiap satu guru itu mempunyai stylenya yang tersendiri. So style itulah yang membezakan kita. Walaupun dari segi kaedah, strategi dan kandungan yang kita sampaikan itu hampir sama. So tuan-tuan dan puan-puan, dalam semua ni, untuk memberi yang terbaik sebagai seorang guru, kita memerlukan masa. We need time. Dan pada zaman dan alaf sekarang ini, kehidupan sudah menjadi lebih cepat. It's very fast lifestyle berbanding dengan tahun 60-an. Atau even 70-an. Selepas 80-an, gaya hidup kita menjadi lebih pesat. Kita sentiasa nak mencari masa dan mencuri masa. Dan untuk nak mencari dan mencuri masa ni, kita menghadapi pelbagai cabaran. Kerana kita nak cari satu keseimbangan di antara hidup dan kerja. Kehidupan seharian kita dan kerja seharian kita. Next slide please. So tuan-tuan dan puan-puan, bila dalam saya sebut tadi, apabila ditanya kepada guru-guru apa yang mereka harapkan, mereka menyatakan masa. Ya. Dan apa jua kualiti yang dimiliki oleh setiap guru, apabila keupayaan guru kita jumutkan melalui jaringan PLC, Professional Learning Community dalam sekolah, dan Professional Learning Network di antara di luar sekolah, maka kita tahu bahawa
segala pengaruh dan upaya sama guru ini, usahanya akan berlipat ganda. Kualitinya juga akan berlipat ganda. Bila kita satukan, kita jumutkan kemahiran dan keupayaan guru ini. Dan bila seorang guru kongsi amalannya dengan guru yang lain, maka guru lain akan mengetahui dan mengenali tata cara kerja profesional dan amalan PDP seseorang rakan mereka. Dan apabila mereka lihat tata cara atau style dan amalan profesional rakan mereka, maka mereka dapat buat refleksi tentang tata kerja mereka sendiri. So, itu merupakan satu cara atau corak pembelajaran yang terselit, yang nampak lebih tacit. Ya, cara tacit kita belajar, TACIT, ya, macam tersirat daripada rakan-rakan. So, kita tahu bahawa kolaborasi yang bernas, yang sentiasa berlaku di antara guru, walaupun dalam kecil-kecilan, walaupun dalam sembang profesional, walaupun sembang semasa makan, semasa waktu rehat dan sebagainya, segala sembang profesional ini atau kolaborasi yang bernas, yang mungkin secara formal atau tidak formal, akan menjadikan sistem pendidikan kita lebih menyerlah secara keseluruhan. We need that teacher talk. Teacher conversations adalah penting. Tapi kalau kita tak ada masa untuk teacher conversation, maka kita tidak ada masa untuk nak meningkatkan lagi prestasi kerja atau kualiti kerja atau keupayaan kerja dalam organisasi kita, umpamanya seperti sekolah. So, saya sebut tadi, bila cikgu-cikgu ditanya, apakah satu permintaan, dalam satu kajian mereka ditanya, apakah satu permintaan mereka di paling atas sekali. Of course, ini bukan satu permintaan yang material, tetapi satu yang secara profesional. Mereka menyatakan time, masa. Mereka memerlukan masa. Teachers need more planning time dalam kerja tugas seharian. Next slide, please. So, kalau cikgu nak meningkatkan kualiti sistem pendidikan, ia melangkaui keupayaan sedia ada guru. Guru kita mempunyai keupayaan tersendiri, setiap seorang guru. Bila kita jumutkan, itulah menjadi satu kuasa yang tersirat dalam sekolah. Bagi pihak kepimpinan sekolah, sejauh manakah beliau boleh explore, boleh mencungkil dan melihat kelebihan keupayaan yang ada pada guru-guru, maupun kalau di peringkat sekolah, PPD atau JPN, ataupun di peringkat kementerian. Tugas seorang pemimpin atau barisan kepimpinan dalam organisasi yang berperingkat ini adalah untuk mengetahui kelebihan dan keupayaan anak buah dalam organisasi. Bila kita tahu tentang kelebihan atau keupayaan ini, maka kita boleh membawa sistem pengurusan dan kepimpinan organisasi itu ke satu tahap yang lebih menyerlah. So, bila ditanya, bila mereka menyatakan, cikgu menyatakan 3 simple things, time. Mereka sentiasa mengharapkan masa. Masa untuk apa? Masa untuk duduk dan berkolaborasi. Biarpun kita ada panitia dan sebagainya, kita bertemu kadang-kadang untuk merancang kurikulum dan PDP dan sebagainya atau aktiviti dalam panitia. Tetapi sebaliknya, kita juga perlu berkolaborasi tentang PDP. Sejauh manakah kita selesa bila rakan kita datang duduk bersama di belakang kelas dan melihat kalau cikgu yang novice melihat cikgu yang berpengalaman mengajar. So, kolaborasi profesional ini adalah sangat penting untuk sistem pengurusan dan kepimpinan di sekolah. If you want to take your organization to the next level. Dan mereka perlukan masa untuk bekerja sama dengan mentor dan rakan sekerja. We need time. Ia tak akan berlaku kalau kita tidak menstrukturkan masa.
Kita tidak mencuri dan mencari masa. Dia tidak akan berlaku begitu sebab cikgu sibuk dengan 30 waktu, lepas tu masuk kelas jadi guru ganti, rakan-rakan pergi untuk kursus dan sebagainya. So you're always very, very busy. Mengejar masa, kadang-kadang nak ke tandas pun mengejar-ngejar nak ke tandas. Tapi di luar sana kadang-kadang orang tak faham. Sebab dari tahun 60-an lagi, bila ada ruang masa tu, istilahnya ialah free period. Tapi orang lupa bahawa free period kita lakukan banyak tugas-tugas pentadbiran atau kita menggantikan rakan kita yang mungkin sedang menghadiri tugas luar. So there is no such thing as free period. Kalau nak menanda buku murid pun mengambil banyak masa. Selain daripada itu, cikgu juga memerlukan masa untuk menilai sumber dan tool baru yang digunakan. Lebih lagi, kalau kita katakan ini adalah era digital, maka apakah tool-tool yang boleh kita gunakan? Right? Tapi untuk nak menggunakan satu-satu tool baru ini, kita memerlukan masa untuk kita nak merangka dan juga merancang satu sesi PDP. We need time for this planning. Lebih lagi kalau kita nak menggunakan tool baru atau dan sebagainya. Saya tahu bahawa masa pandemik, walaupun kita buat secara remote, online, banyak masa diperlukan untuk nak merancang satu waktu PDP. Setengah guru dapati bahawa lebih mudah untuk merancang bagi sesi bersemuka berbanding dengan sesi yang online. Kerana kita tidak dapat nampak wajah murid, kita tidak dapat pun menulis seperti dengan selesa di atas whiteboard dan sebagainya, maka kita cabarannya berbeza. Tapi kini kita tahu bahawa kita dah bersemuka semula, kita memerlukan perancangan, tapi untuk perancangan ini kita memerlukan masa. Lebih lagi kalau cikgu tu mengajar tingkatan 2, mengajar tingkatan 4, mengajar tingkatan 5. So, setiap satu sesi ini, walaupun ada setengah akan kata cikgu dah banyak berpengalaman, dah 20 tahun mengajar. Tapi setiap satu PDP itu atau topik itu kita nak mengupas dan memberi yang terbaik dengan mungkin ilmu terkini sejauh yang boleh. So tuan-tuan dan puan-puan, cikgu memerlukan masa untuk melakukan 1001 tugasan yang lain. A million other things. Kadang-kadang di luar sana orang takkan terfikir apa jenis tugas-tugas yang dilakukan oleh cikgu-cikgu di sekolah. Cara yang terbaik ialah untuk seseorang yang tak pernah ada pengalaman, berada di sekolah untuk seminggu dan duduklah bersama daripada pukul 7 pagi sampai pukul 4 atau sampai pukul 5. Pukul 4 lah di sekolah dan anda akan nampak apa yang dilakukan oleh guru. Itu pandangan saya. So tuan-tuan dan puan-puan, cikgu memerlukan masa untuk memberi tumpuan melalui kolaborasi yang bermatlamat. Bukan saja-saja, tapi yang bermatlamat untuk meningkatkan lagi prestasi kerja. Kita pada alam zaman sekarang ini, kita nak cuba membantu guru how daripada tugas yang pelbagai. Okay? Dalam satu makalah, dia kata how to rescue an overwhelmed teacher. Overwhelming telah tertimbus dengan pelbagai kerja yang ada. Dan setiap fasa hidup ni berbeza daripada mereka yang jadi guru pada tahun 60-an, 70-an, 80-an, 90-an dan pada alam zaman sekarang ini. Cabarannya berbeza, kohort murid berbeza daripada tahun 60-an dan 70-an. Segala perbezaan lanskap yang berlaku ini membawa satu penjelmaan oleh guru yang berbeza. Satu penjelmaan kemahiran, satu set kemahiran yang berbeza. Satu set ilmu yang berbeza. Dan ilmu ini yang kita nak sampaikan atau kita nak merancangkan untuk murid-murid kita. Next slide please. So tuan-tuan dan puan-puan, daripada guru, kita tahu kalau sebagai pemimpin guru, teacher leader,
Bagi saya semua yang mendengar sesi saya hari ini adalah teacher leaders. Bukan saja kita mengajar dan sebagainya, tapi beberapa tunjang utama tugas seorang guru. Saya mula daripada right assessment, iaitu membuat penilaian atau pentaksiran atau peperiksaan di peringkat sekolah dan sebagainya, membentuk kurikulum, okey, atau unpack kurikulum. Kita dapat kurikulum daripada kementerian, bagaimana kita nak menyampaikan kurikulum itu di peringkat sekolah, operational kurikulum. Kita mengetuai aktiviti co-akademik, kita menjadi mentor kepada guru muda, kita mengetuai pembangunan profesional atau kita terlibat dengan pembangunan profesional, kita kadang-kadang merangka program intervensi di peringkat sekolah kalau kita lihat murid tingkatan 1 masuk. Tetapi didapati bahawa olahan matematik yang diharapkan tu mereka belum kuasai lagi. Maka kita kena merangka program intervensi. Bukan saja untuk matematik, mungkin juga untuk mata pelajaran lain. Kita juga menjadi pakar, subject matter expertise, ya. Kita perlukan. Kita juga memerlukan kepimpinan pedagogi. Artinya kita mengetuai apakah cara yang terbaik untuk mengajar sesuatu topik. Instructional, kadang-kadang kita panggil instructional leadership. Dan dari masa ke semasa bila kita ada dialog prestasi, maka kita membuat analisis dan kita melihat kembali review hasil keberhasilan murid. So ini di antara banyak perkara yang kita lakukan, tapi ini adalah tunjang-tunjang utama bila kita jadi guru, a teacher leader di sekolah. Teacher leader ini tidak berarti kita ada satu jawatan. Tapi guru yang memainkan peranan yang saya paparkan di sini merupakan teacher leader. Tapi ini yang saya letakkan di sini adalah di antara yang tugas-tugas besar atau harapan yang besar. Selain daripada ini, ada banyak tugasan kecil yang lain. Next slide, please. So, tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa, tuan-tuan dan puan-puan tahu bahawa ilmu itu kita boleh perolehi daripada pelbagai sumber, daripada makalah, majalah dan buku, dan juga daripada sembang profesional dan kolaborasi dengan rakan-rakan. Itu yang saya sebut dalam sesi kita hari ini. Kita memerlukan masa, kita kena mencari masa, kita kena menstrukturkan masa. Tidak semestinya setiap sesi ladap itu perlu satu hala saja. Kadang-kadang perbincangan profesional juga membawa satu faedah yang terbaik untuk cikgu-cikgu. So tuan-tuan dan puan-puan, saya tahu kita boleh dapat ilmu daripada pelbagai sumber, but remember, reading is thinking. Kita nak sentiasa sikap yang positif, positif, positif. Dan remember, if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Itu saja daripada saya hari ini. Sekian. Terima kasih.